Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Kamalia binti Kamarudin, pelajar dari SMK Kampung Bahagia Intai. Buku yang bertajuk Umar Al-Khattab ini merupakan hasil karya Abdul Latif Talib, penulis kelahiran Negeri Sembilan yang sedang mengukir nama di Persada Sastra Tanah Air. Buku ini berhalaman 324 muka surat. Buku ini juga diterbitkan oleh PTS Litera Utama Sendirian Berhad. Saidina Umar Al-Khattab atau dikenali sebagai Umar Al-Faruq merupakan salah satu golongan Bani Adi Quraisy. Beliau menjadi khalifah kedua Islam pada tahun 633 Masihi sehingga 644 Masihi. Beliau merupakan salah seorang khulafa ar-Rasyidin. Saidina Umar dilahirkan di Makkah. Bapanya bernama Al-Khattab bin Mufad bin Abdul Uzza. Beliau dikatakan terdiri daripada golongan kelas pertengahan. Sewaktu kecilnya, beliau pernah menggembala kambing dan pada zaman dewasanya, beliau pernah berniaga dengan berulang-alik ke Syam membawa barang dagangan. Beliau juga berilmu dan merupakan seorang pejuang wira yang gagah dan terkenal kerana kegagahannya. Saidina Umar Al-Khattab telah mendapat hidayah Islam pada tahun ke-6 kenabian ketika berumur 39 tahun. Beliau memulai Islam setelah mendengar adik perempuannya membaca ayat-ayat Al-Quran. Umar Al-Khattab mahir dalam ilmu fiqh dan seorang pemidata yang hebat. Beliau juga seorang ahli gusti dan penunggang kuda yang cekap. Walaupun berada di tampuk kekuasaan dan menjadi pencetus zaman keemasan negara Islam, sahabat Nabi Umar Al-Khattab ini hidup bersederhana dengan mencontohi Rasulullah SAW. Buku ini mengisahkan kehidupan Saidina Umar Al-Khattab dengan lebih mendalam dari kecil sehingga meninggal dunia. Umar Al-Khattab seperti yang dikenali ramai, seorang yang keras hati seperti bapanya dan seorang yang gagah dan berani serta ditakuti ramai setelah menjadi juara gusti. Setelah memasuki Islam, kegagahan dan keberanian yang dahulunya pernah digunakan untuk menentang malah membunuh Rasulullah SAW bertukar menjadi sebaliknya, yakni dengan melindungi Rasulullah serta pengikutnya dan memerangi sesiapa yang menentangnya. Pembesar-pembesar Quraisy yang dahulunya menjadi sahabatnya kini menjadi musuh ketatnya. Sejak dari itu juga, pengikut Rasulullah tidak lagi takut untuk salat di hadapan Kaabah. Keyakinannya terhadap Islam menyerlah apabila beliau mengisytiharkan secara terbuka bahawa beliau akan berhijrah ke Madinah. Sesiapa yang mahu isterinya menjadi janda dan anak-anaknya menjadi yatim, dipersilakan menghalangnya. Tetapi tiada seorang pun yang berani. Ketika beliau dilantik menjadi khalifah, Umar memberi ucapan. Antara ucapan beliau adalah menegaskan jika beliau menyeleweng, umat Islam diminta untuk meluruskannya. Umar Al-Khattab merupakan khalifah yang sangat bertanggungjawab. Beliau berusaha untuk berlaku adil kepada setiap rakyatnya. Tak akan dibiarkan walau seorang pun rakyatnya menderita. Oleh kerana takutkan azab Allah, beliau sering bertegas untuk hidup secara sederhana seperti Nabi Muhammad SAW. Pada suatu subuh, Khalifah Umar Al-Khattab ingin mendirikan solat sebagai imam. Sewaktu beliau sedang takbiratul ihram, Fairuz yang dikenali sebagai Abu Hurairah, seorang hamba berbangsa Parsi, telah menikamnya di belakang dan perutnya dengan pisau bermata dua yang beracun. Selepas itu Umar telah pingsan. Selepas sedar dari pingsan, beliau terus menunaikan solat subuh. Beliau menegaskan tiada sebarang keuzuran bagi lelaki. Umar diceritakan apa yang berlaku pada dirinya. Sebelum beliau meninggal, dia menyusun rapi perancangan bagi pelantikan khalifah selepasnya. Namun tidak lama kemudian, beliau pun meninggalkan alam fana ini. Beliau meninggal dunia ketika berumur 63 tahun. Beliau juga telah menjadi khalifah selama 10 tahun 6 bulan. Pengajaran yang boleh diambil dari kisah ini ialah dengan mencontohi sifat Saidina Umar Al-Khattab dengan berusaha mempertahankan jati diri sebagai seorang Muslim. Pengajaran yang lain juga, hendaklah beranikan diri dalam mempertahankan maruah diri, agama, bangsa dan negara.
Jika ada jarum patah, jangan simpan dia di dalam peti. Jika ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.